Alhamdulillah, kita sungguh-sungguh rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan nikmat serta bimbingan petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berada sama-sama dalam pertemuan untuk kita sama-sama mengajak diri kita sendiri supaya kita sepanjang masa selama kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada dalam kepatuhan, ketaatan, melakukan amalan-amalan yang saleh yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya semuanya termasuk pertemuan antara kita pada pagi ini bukan pertemuan muka dengan muka. Kita harap pertemuan hati dengan hati kita yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dialah yang menjadi bekal untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama buat persiapan sebelum kita ditarik masa dan kemampuan untuk kita melakukan apa-apa persiapan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terfikirkah kita, insya-Allah, apakah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyeksakan tubuh ini, badan ini di hari akhirat, sedangkan tubuh inilah atau badan inilah yang menyahut perintah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lagi pengasih dan penyayang daripada semua makhluknya, insya-Allah. Dia akan menyukai dan bersama dengan kita, walaupun kita bersama di dakwah ini, seperti juga kita semasa kita qiyam, kita rukuk, kita sujud, kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebut, cuma kita tidak dengar sebutan Allah kepada kita apabila kita sujud atau kita rukuk. Allah kata, aku juga bersama dengan kamu, aku melihat kamu, aku datang kepada kamu, insya-Allah. Demikian ini yang kita rasa. Allah juga mengatakan, labbaika ya ya abdi, labbaika ya abdi, aku duduk bersama kamu juga wahai hamba-Ku sekarang, kerana kamu membaca ayat-ayat aku. Hati kamu, panca indera diri kamu juga bersama seperti mana yang aku hendak, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini dan masa yang pendek ini, insya-Allah saya akan ambil masa sedikit saja untuk menyebut balik ataupun sebagai sambungan daripada apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Khairul yang kita kasih pada minggu lepas, berhubung dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dia membawa mengenai alhamdulillah dan syukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala antara yang saya bawa pada pagi ini dari surah An-Naml ayat 18, berhubung dengan kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah anugerahkan kepada beliau nikmat atau mukjizat, kita kata kan, nikmat dalam bentuk mukjizat yang tidak diberikan kepada orang lain. Nabi Allah Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan lisan lidah dia, bukan hanya semata dengan hati dia, tapi Nabi Allah Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan dia, kan? Dengan tindakan dia untuk menjaga din Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala melalui mengumpul angkatan tentera, kan? Bertindak dengan mengumpul angkatan tentera yang besar, insya-Allah. Yang hebat ni untuk mengajak masyarakat Ratu Balqis khususnya supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuzam hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Nabi Allah Sulaiman mengumpulkan tentera-tenteranya daripada jin. Tentera Nabi Sulaiman jin, tak nampak. Wal insi, dan manusia, orang biasa. Wat tair, dan juga burung-burung, jenis-jenis burung. Bahum yuza'u, lalu mereka diatur dalam barisan yang teratur dan terapi, sehingga apabila mereka tiba di lembah semut, berkatalah seekor semut. Seekor semut ni semut betina, jadi ketua. Berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya, sedangkan mereka tidak mengetahui. Semut kena Nabi, bukan manusia. Manusia tidak kena Nabi, tapi semut yang kecil itu dia boleh sebut Sulaiman, Nabi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Fatabassama dhahikan, lalu dia tersenyum, iaitu Nabi Allah Sulaiman tersenyum dan tertawa kerana mendengar perkataannya dan berdoa.
Ini yang saya nak bawa sebenarnya. Dan berdoa, wahai Tuhanku, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhanku, Rabbi, tumpukanlah diriku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau kurniakannya kepadaku dan kepada dua ibu bapaku, dan supaya aku mengerjakan amalan saleh yang diredai-Mu, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam gulungan hamba-hamba-Mu yang saleh. Alhamdulillah. Ini antara doa Nabi Allah Sulaiman, insya-Allah. Semua yang dikasihi, yang dirahmati, apa yang saya nak bawa di sini berhubung dengan doa dan doa Nabi Allah Sulaiman, dan Nabi Allah Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir yang saya bawa ni, tafsir As-Sayyid Syekh Qutb fi Zilal Al-Quran. Dalam tafsir ni dia menerangkan berhubung dengan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nabi Allah Sulaiman dijelaskan oleh As-Sayyid Syekh Qutb, doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu tadi Nabi Allah Sulaiman ni antara Nabi dan Rasul, dan dia bukan Nabi saja, dia raja juga. Dia dipanggil juga sebagai raja. Ayah dia pun raja dan Nabi juga. Siapa dah Nabi? Nabi Daud. Alhamdulillah. Kan? Nabi Daud, raja Nabi Daud orang hebat juga. Nabi Daud ni Allah bagi kelebihan kepada dia, apa dia? Boleh lembut besi. Boleh buat senjata daripada besi mengikut dia nak. Hebat kan? Dan antara Nabi yang disanjunglah, cuma tidak boleh nak banding dari segi nilai kemuliaan, ketinggian dan hebatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, insyaallah. Ya. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni seorang yang sungguh hebat dah. Yang dia sebut tadi, pengikut dia dan tentera dia 3 golongan. Ada tentera darat, ada tentera udara, ada tentera ghaib, ya tak? Tentera darat manusia biasa. Tentera udara dari jenis-jenis burung, hak boleh digunakan. Seperti burung merpati katakan, kan, bulan katakan, atau burung hantu kadang-kadang yang boleh buat kerja memerangi musuh. Kan? Kalau masa sebelum Rasulullah, Ashabul Fil, kan, apa tak, burung apa dah? Ababil. Jadi hebat dah. Walaupun sehebat sedemikian, jin lebih hebat daripada ramai manusia, bukan? Dia boleh angkat batu, boleh angkat bangunan, boleh buat apa saja. Dan kerja antara kerja jin masa ni buat bangunan. Antara bangunan yang dikatakan dibuat oleh jin, Baitul Muqaddis. InsyaAllah. Orang Indonesia apa boleh guna jin, kan? Dia boleh buat masjid dia. Hebat juga. InsyaAllah. Walaupun dia sehebat sedemikian dah, kita katakan,
Tapi Nabi Allah Sulaiman tidak putus, kan, tidak berbangga, kan, tidak sombong, dan masih lagi, kan, masih lagi menunjuk kepada kita ni, kan, mesti berada dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, bersyukur dengan nikmat Allah bagi kepada dia yang sedemikian itu, insya-Allah. Di antara, kan, di antara nikmat Allah bagi kepada dia bukan sahaja jin tunduk kepada dia, tetapi Nabi Allah Sulaiman ni boleh faham bahasa dan percakapan burung-burung. Bahkan dia tahu percakapan semut yang kecil tu. Nah, semut kecil ya. Tapi Nabi Allah Sulaiman faham ni. Semut kata didengari oleh Nabi Allah Sulaiman, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu semua. Nabi Allah Sulaiman faham tu. Ini antara nikmat disebut dalam kitab ni. Ini antara nikmat Allah bagi kepada dia. Dia boleh memahami bahasa dan percakapan binatang, termasuk binatang semut. Dan dia sebut dalam kitab ni lagi, dia antara nikmatnya juga ialah semut yang kecil tu, dia sebut namlatun tadi, dia menjadi ketua pada semut-semut tu, jaga keselamatan mereka tu. Kena Nabi, kan, kena orang baik nak mari ni, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat, yang baik nak lalu ni, dia tahu yang datang ni bukanlah orang biasa yang hebat, tetapi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu di antara nikmat-nikmat Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman, insya-Allah. Dia sebut di sini. Jadi Nabi Allah Sulaiman tidak minta yang lain pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Antara yang dia minta di sini, dia kata Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku. Di sini beliau menggunakan kata-kata seruan dari dekat dan secara langsung. Rabbi auzi'ni. As-Said Syekh Qutb beri penjelasan apa maksud Rabbi auzi'ni di sini. Dia kata, wahai Tuhanku. Ini permintaan Nabi Allah Sulaiman. Kalau boleh, inilah juga permintaan kita bersama, insya-Allah, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ni insya-Allah kita boleh jadikan amalan, kan. Kalau boleh hafalah satu ayat aja. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Allah, masuklah aku ni di kalangan hamba-Mu yang soleh, insya-Allah. As-Said Syekh Qutb dalam tafsirnya dia beri penjelasan berhubung dengan Rabbi auzi'ni. Dia kata tumpukan diriku, yakni kumpulkan seluruh diriku, kumpulkan seluruh anggotaku, perasaanku, lidahku, hatiku, pikiranku, perkataanku, susunan perkataanku, amalanku dan tujuanku. Kumpulkan seluruh diriku, seluruh daya tenagaku, mengikut pengertian bahasa dari kata-kata auzi'ni, supaya seluruhnya ditumpukan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau kurniakan kepadaku
dan kepada dua ibu bapaku. Itu yang dia mohon. Dia tidak memohon yang lain, supaya dia benar-benar termasuk dalam kalangan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada dalam keadaan Rabbi auzi'ni, di mana yang dibaca tadi. Seluruh apa yang ada pada kita, insya-Allah, kan, sepanjang masa semuanya dalam keadaan kita mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan apa-apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana Allah tidak jadikan kita semua ini kecuali untuk kita menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kata hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Inilah antara penjelasan Syekh Qutb daripada ayat atau doa yang dibaca oleh Nabi Allah Sulaiman ketika beliau mendengar semut berkata seperti mana yang disebut tadi. Sedikit ulasan di sini. Ungkapan ini membayangkan nikmat Allah yang telah mengharukan hati Nabi Allah Sulaiman pada saat itu, dan menggambarkan bentuk perasaan keterharuan, kekuatan tawajuh dan rasa hatinya yang bergelora ketika beliau menyedari nikmat Allah yang limpah yang dikurniakan kepadanya dan kepada kedua ibu bapanya. Beliau mengalami nikmat dan rahmat Allah itu dengan penuh keterharuan, lalu memohon dengan doa seperti mana yang dibaca tadi, insya-Allah. Jadi sama-sama yang kita rasa, insya-Allah, kan, kita juga tidak kurang nikmat yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kebiasaannya kita merasai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk benda, insya-Allah, kan. Sebenarnya nikmat Allah ni bukan dalam bentuk benda, kan, tetapi nikmat Allah yang paling besar Allah sudah bagi kepada kita. Cuma ada hati yang merasai besar, ada hati yang belum lagi merasai sungguh besar. Apa dia agaknya Amali? Lepas ni nak belanja. Alhamdulillah. Nikmat iman dan nikmat Islam. Tak ada yang lebih besar daripada nikmat iman dan dengan nikmat Islam. Kerana dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam inilah Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah mencucuri dan melimpahi kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan dan sebagainya yang tidak disangka-sangka, insya-Allah, yang kita tidak boleh rasa, insya-Allah. Dan dengan iman inilah insya-Allah, kan, kita akan dimuliakan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman. Kita baca dalam tahiyat, kan, kita baca tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala
malaikat Allah, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengucapkan selamat, sejahtera, baik, aman, tenteram kepada ibad salih, hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ada lagi kah insya-Allah yang kita nak tahu, nak rasa yang lebih mulia, lebih hebat berdoa atau mengharapkan kebaikan kepada kita selain daripada Allah dan malaikat Allah Subhanahu wa taala? Tentera Islam semasa Khalifah Umar Al-Khattab dihantar tentera untuk memerangi kerajaan Parsi di bawah pimpinan Rostam. Tentera Islam diwakili oleh Rubai bin Umair. Tentera Parsi 120,000 orang, termasuk tentera Gajah. Gajah hebatlah. Tentera Islam seramai tidak lebih 30,000 orang. Setelah Rubai bin Umair bertemu dengan Rustum kata apa akhirnya? Rustum beritahu kepada Rubai, beritahu kepada pemerintah tentera kamu, katakan kepada mereka, kami hendak tanam dan bumi mereka selama 30,000 orang tu di Al-Qadisiyah seorang demi seorang. Dia rasa hebat kan? Dia rasa hebat dengan kehebatan kebendaan yang Allah bagi pada dia. Beritahu kepada panglima pemerintah tentera kamu, Sa'ad bin Waqqas, kan? Aku nak kebumikan mereka satu demi satu sehingga habis 30,000 orang di tempat nama Al-Qadisiyah. Apa akhirnya? Ya. Akhirnya yang bercakap sombong besar macam tu kalah kepada tentera Islam yang jumlah kecil itu. Kan? Demikian juga Rasulullah SAW di masanya mengikut akal Rasulullah tidak boleh beri kejayaan kepada perkembangan Islam, kerana Rasulullah seorang diri, kemudian Abu Bakar, kemudian isteri, kemudian Ali, kemudian beberapa orang di Mekah pergi ke Madinah dengan jumlah yang sedikit juga, tetapi kerana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada mereka, tidak kerana yang lain, kerana Allah bagi rahmat dan maghfirah kepada mereka. InsyaAllah Allah bagi maghfirah, dengan maghfirah, dengan rahmat Allah Rasulullah beri kejayaan. Kan? Rasulullah berjaya. Tentera Islam dulu semuanya berjaya, insyaAllah. Sekarang yang masalah. Satu lagi kisah, ingat tak kisah Khalifah Umar Abdul Aziz? Khalifah Umar Abdul Aziz silap khalifah yang kelima atau ke-6 kerajaan Umayyah, kan? Umar Abdul Aziz ni terkenal dengan Khalifah Umar Al-Khattab yang kedua, kerana keadilan dia tu, atau kerana kesungguhan dan tumpuan dia ni untuk kebajikan rakyat. Supaya dia Umar baik, dekat dia nak mati, sahabat-sahabat tanya, sahabat-sahabat kejar dekat nak mati. Dia jadi khalifah lebih kurang 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Cuma selama 2 tahun lebih tu tak ada orang nak terima zakat, tak ada orang nak terima sedekah. InsyaAllah hebatnya Allah menurunkan rahmat dan nikmat daripada langit dan keluar daripada bumi hingga orang jadi senang. InsyaAllah
anak dia 15 orang. Sebelum mati anak dia 15 orang, isteri tak ingat berapa orang. Jangan isteri kata, setelah dia jadi khalifah, dia tak pernah mandi wajib. Baca buku saya rasa saya tak silap, saya baca buku sejarah dia. Selama 2-3 tahun setengah tak pernah mandi wajib. Masya Allah. Macam mana? Isteri beritahu, sebab beri tumpuan kepada melaksanakan amanah Allah dengan ayat. InsyaAllah. Dekat nak mati, sahabat datang, anak 15. Sahabat dia tanya, ya Khalifah Umar Abdul Aziz, apa yang kamu tinggalkan kepada anak-anak kamu? Apa yang kamu tinggal kepada anak-anak kamu? Selama 15 orang, lelaki dan puan. Dia kata, aku tinggal ittaqullah. Kan? Aku tinggal kepada mereka ittaqullah. Takutlah, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peliklah. Sepatutnya bila pemimpin besar negara tinggal benda lain, tinggal harta. Tapi tak ingat harta, tinggal ittaqullah. Sahabat tanya, kenapa kamu kata tinggal ittaqullah? Dia kata, sebab bila aku tinggal ittaqullah kepada mereka, maka Allah waliyul mu'minin. Ada? Allah waliyul mu'min. Allah dah jadi pemimpin, Allah lah menjadi pemelihara, Allah menjadi penjaga, Allah lah segala-gala kepada orang mukmin. Aku tidak usi dah. Ya? Tidak usi kalau Allah waliyul mu'min. Tercengang kita dah. Sahabat tercengang. Masya Allah. Betul apa dia sebut tu. Kan? Bila sesiapa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melanggar, mematuhi apa yang dikehendaki Allah, Allah akan turun dah rahmat dan nikmatnya, sebab dia sayang kepada orang beriman. Cuba kita tengok burung, ya. Burung, binatang-binatang dalam hutan, saya biasa dalam hutan ni, kan, binatang-binatang dalam hutan tu, burung tu ada sayap je, kan? Dia ada sayap, dia tidak tanam pokok, tidak berkebun, tidak berapa. Ada ke burung tu lapar? Binatang-binatang yang Allah jadi tu, adakah binatang tu mati kerana tak jumpa makan ni? Tolak kucing, ya. Sebab dia manja sangat. Tak ada kita jumpa atau boleh kita higap burung ni kerana burung yang tak boleh terbang sebab apa aku. Tak ada. Kerana semuanya mengikut apa yang Allah nak kepada dia, dia ikut Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh. Ada. Dia tidak buat lain daripada Allah nak kepada dia. Ada ke itik ngorak ngayah? Tak ada dah. Itik ngorak ngayah tak ada. Tak ada. Dia cari ayah juga. Kalau orang, Masya Allah, manusia diberi kebebasan mengikut hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu manusia setara dengan Allah. Dia ikut nafsu seperti mana dia ikut orang lain ikut Allah. Tidak, kan? Dia ikut nafsu dia seperti mana orang beriman kasih dan ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Ini rasa tak ada. Jadi
Dia kata aku tinggal ittaqullah, bila dia mentakullah ta'ala, insya-Allah Allah jaga dia. Tapi aku tidak tinggal harta. Sebab apa tidak tinggal harta? Kerana aku takut dengan harta dia menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu hak dia nampak kan? Dengan harta ditakuti, bimbang, dia termasuk orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyahzubillah. Ini kita akan rasa. Bukan hati kita tak boleh mengupuk atau mencari insya-Allah harta, tetapi kita nak mendahulukan iman insya-Allah, ataupun harta itu dibawa oleh iman kita insya-Allah. Okey, sikit lagi dah. Cukup dah. Dah sana. Akhirnya nak masuk sini. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Syekh Sekutub beritahu di sini, dia kata beliau mengetahui bahawa keupayaan untuk memasuki ke dalam golongan hamba yang saleh itu merupakan satu rahmat dari Allah. Rahmat itu membawa seorang hamba itu sedar dan mentaufikkannya mengerjakan amalan-amalan yang saleh sehingga dapat memasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Nabi Sulaiman AS menyedari hakikat ini. Karena itu beliau merayu kepada Allah supaya menjadikannya termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat dan taufik Allah untuk memasuki golongan orang-orang yang saleh itu. Beliau tetap merayu. Nabi merayu kan? Beliau tetap merayu kepada Allah walaupun beliau seorang Nabi yang dikurniakan Allah nikmat-nikmat yang besar dan merasa aman dari kemurkaan Allah. Walaupun setelah beliau dipilih menjadi Nabi, beliau merasa bimbang amalannya dan kesyukurannya terhadap Allah tidak sempurna. Demikianlah perasaan beliau yang peka terhadap takwa dan takut kepada Allah, dan keinginan beliau yang berkobar-kobar untuk mendapat kerajaan dan rahmat Allah di saat munculnya nikmat Allah sebagaimana yang telah berlaku apabila beliau dapat memahami bahasa pertuturan semut dengan ajaran dan limpah kurnia dari Allah juga. Ini antara yang kita nak ambil sama-sama, iaitu pengajaran daripada doa Nabi Allah Sulaiman ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa supaya termasuk dalam kalangan orang yang menggunakan nikmat Allah untuk bersyukur kepada Allah dan untuk menjadi hamba Allah yang melakukan amalan-amalan yang saleh insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama mengambil sungguh-sungguh kesempatan dan peluang yang Allah masih bagi kepada kita ini untuk kita juga duduk dalam keadaan di mana yang ditunjuk oleh Allah melalui kisah Nabi Allah Sulaiman tadi insya-Allah ya. Supaya kita terus menjalani kehidupan berakhir dengan kita benar-benar dalam keadaan beriman, bertakwa, melakukan perkara-perkara yang dikasihi dan diredha oleh Allah, kerana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bimbang dan takut apa yang disebut tadi, seperti mana dibimbang oleh Nabi Allah Sulaiman tadi, apa yang kita buat tidak sempurna ya. Dan asal ayat Quran yang surah apa yang tak ingat, dia kata laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kita tidak mahu lastlah hidup kita ni akhir baru kita nak minta Allah, ya Allah berilah peluang aku hidup sebentar je, kejap lagi aku nak sembahyang kedua rakaat insya-Allah, aku nak beribadat kepada Allah ataupun
aku nak melakukan amalan soleh, bersedekah dan sebagainya. Beri peluang, tak ada peluang. Okay. Setelah nyawa kita dihalku, Allah sudah tutup peluang kita untuk kita melakukan amalan-amalan soleh, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih, sayang, pengampun dan pemurah, dan yang melimpahi rahmat dan nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam kepada kita ni, Allah curahkan kepada kita, kan, masukkan terus dalam hati kita, insya-Allah, supaya kita menjalani kehidupan kita ni dalam keadaan kita diredha, dikasihi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada sekarang, kan? Apa yang ada di bumi, ada apa yang ada di langit, atau yang ada di sekeliling kita ni milik Allah. Kita nak rasakan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi kepada orang yang memusuhi dia ke? Kan? Allah nak bagi kepada musuh ke? Allah nak bagi kepada orang yang mempunyai Allah dan Rasul, orang-orang beriman? Jawabnya tidak. Allah nak bagi kepada kekasihnya. Cuma kerana kita belum lagi mungkin, kan, sampai kepada peringkat sedemikian, maka kita mesti berusaha sama-sama, insya-Allah. Moga-moga kita juga dilimpahkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan dianugerahkan nikmat dan kebaikan kepada orang-orang yang dikasihi, yang diredainya, insya-Allah. Aku qauli wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kini berikrar dan berjanji melengkapkan diri ilmu peribadi.